Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi untuk dua mujtahid, hari ini dalam video kali ini kita akan masuk kepada matematik bab 2 iaitu pemfaktoran dan pecahan algebra. Tapi dalam video kali ini kita akan fokuskan kepada subtopik 2.1 iaitu kepada kembangan. Okey, jadi dalam video kali ini kriteria kejayaan yang kita nak capai ialah di akhir video ini awak semua berupaya untuk memahami maksud kembangan dua ungkapan algebra dengan jelas. Yang kedua, kita nak mengembangkan dua ungkapan algebra menggunakan kaedah kembangan dengan betul. Yang ketiga, untuk mempermudahkan ungkapan algebra yang melibatkan gabungan operasi termasuk kembangan. Dan yang keempat, kita akan selesaikan beberapa masalah yang melibatkan ungkapan algebra dengan tepat. Baiklah, sepintas lalu kita kena tahu dulu ataupun kita nak tengok sejarah asal usul perkataan algebra. So perkataan algebra datang dari mana? Diambil daripada perkataan aljabru yang bermaksud gabungan. Dan siapa yang gunakan konsep aljab ni? Iaitu Al-Khawarizmi, iaitu seorang tokoh matematik Islam yang sangat terkenal pada zaman dahulu. Dan buat pengetahuan semua juga, perkataan algoritma, siapa yang pernah dengar lah, algoritma ni juga berasal dari nama dia Al-Khawarizmi, jadi algoritma. Okay, tujuan ilmu algebra ni adalah digunakan dalam bidang faraid, iaitu dalam pembahagian harta pusaka. Dan kepentingan kita belajar ungkapan algebra ni ialah dalam bidang muamalat, ukuran, perubahan nilai dan lain-lain. Okey, jom. 2.1.1 Kembangan ungkapan algebra. Jadi apa itu ungkapan algebra? Ingat balik, ungkapan algebra ialah ungkapan yang menggabungkan nombor, pemboleh ubah atau simbol matematik lain dengan operasi apa? Okey. Contohnya ialah 2A tambah 5. Apa lagi? 5P tolak 3Q. Dia gabungan nombor, pemboleh ubah dan juga simbol matematik. Baiklah. Tapi apa maksud kembangan ungkapan algebra? Kembangan ungkapan algebra membawa maksud hasil pendaraban satu atau dua ungkapan dalam kurungan. So, secara asasnya, kembangan dua ungkapan algebra ini ialah ada dua, iaitu kembangan ni maksud dia hilangkan kurungan. Okay? Bila dia kata kembangkan, maknanya hilangkan kurungan. Bila kembangan, dia ada dua kes. Yang pertama, dia ada satu kurungan. Dan kes yang kedua, dia ada dua kurungan. Jadi, kita akan tengok macam mana nak selesaikan kes yang satu kurungan dan juga dua kurungan. Okay, sebagai contoh, ini yang asas lah. Kita ada A dalam kurungan B tambah C. Jadi, apabila kita tahu kembangan dua ungkapan algebra ialah hasil darab. Okey, hasil darab ungkapan algebra. Jadi, A ni kita kena darabkan dengan B. A pun kita kena darabkan dengan C. Okey, kita akan gunakan konsep anak panah ni untuk kita mudah faham. Okey, jadi bila A darab B, AB lah. Dan A darab dengan C, AC. Macam tu saja untuk kes yang satu kurungan. Tapi macam mana pula dengan dua kurungan? Okey, perhatikan cikgu buat. Kita akan gunakan konsep arrow ni, anak panah ni, supaya awak lebih nampak faham. Okey, kita ada dua kurungan. A ni kita darab dengan kurungan yang kedua, C ni, dan A juga kita darab dengan pemboleh ubah yang kedua dalam kurungan kedua. A darab C, A darab D. Kemudian dah settle A, kita buat B pula. B pun kita kena darab dengan C, B pun kita kena darab dengan D. Okey, cuba kita selesaikan. A darab C ialah AC. A darab D, AD. B darab C, BC. Dan B didarabkan dengan D, kita akan dapat BD. Okey, kita akan dapat yang sebegini. Ini kalau huruf, nanti kita akan jumpa kes yang menggunakan nombor lah. Okey, jom kita tengok beberapa contoh. Jadi untuk contoh-contoh ni, cikgu minta bila cikgu dah selesaikan, saya minta awak untuk pause sekejap video ni, lepas tu salin contoh-contoh yang cikgu dah bagi. Okey, jadi soalan satu dia suruh arahannya ialah kembangkan. Kita kena ingat bila kembangkan maknanya kita kena hilangkan kurungan. Jadi ini kes yang
ada satu je kurungan. Jadi bila satu kurungan, anak panahnya yang luar kita kena darabkan dengan semua benda yang berada di dalam kurungan dalam. Okey. So jadi maknanya 6 akan darab dengan 3, 6 juga akan darab dengan 4W. Jadi kita boleh tulis 6 darab 3 ialah 18 dan tambahkan 6 darab 4 ialah 24W W. Jadi ini saja bila kita boleh kita kembangkan. Okey, soalan yang kedua pula. Okey. Okey, ingat kita akan darabkan kepada semua yang berada di dalam kurungan. Yang di luar darabkan dengan dalam kurungan. Okey. Negatif 5B darab A. Okey, jadi A ni tak ada simbol kan, maknanya dia positif. Kena ingat balik apa yang awak dah belajar bila tahun lepas masa form 1. Okey, bila tambah darab tambah akan dapat tambah tolak jadi tolak, tolak tambah jadi tolak. Tolak akan jadi tambah. Senang nak ingat, bila simbolnya sama tambah, bila simbolnya lain tolak. Okey, jadi ini simbol dia lain. Negatif 5B darab A akan dapat negatif 5AB. Okey, terbalik pun tak apa huruf ni terbalik pun tak apa. Okey, lepas tu negatif 5B darab 2B. Okey, simbol lain jadi negatif. 5 darab 2, 10 lah. 10. B darab B akan dapat B kuasa 2. Okey, pause kejap nanti lepas tu salin Okey, seterusnya. Okey, ini soalan yang ketiga. Kita kena kembangkan juga. Ini masih lagi kes yang satu kurungan. Jadi kita kena yang luar kena darabkan dengan semua benda yang berada di dalam kurungan. Okey. Jadi dalam kes ni 3x darab x kuasa 2. Jadi 3x kuasa apa? Kuasa 3 lah. X darab x square. Tambah lagi satu kuasa dia. X kuasa 3. Okey, tambah 3x tambah 3x darab 2x. 6 lah kan. 6x square. 3 darab 2, 6. X darab x ialah x square. Dan tolak lah. Sebab sini tolak, sini tambah. Bila tak sama, kena tolak. Simbol dia akan jadi negatif lah. 3x darab 5. 3 darab 5, 15. Dan kita ada x. Tinggalkan x. Macam tu sahaja. Okey. Soalan yang keempat. Soalan yang keempat kita ada melibatkan pecahan. Jadi untuk memudahkan, seperti yang kita tahu, kita kena darabkan semua yang berada di dalam kurungan kan. Okey. Untuk memudahkan awak sebab mungkin ada pecahan, cikgu tulis macam ini. Negatif 2y per 3. Kita akan darab dengan 9y, betul? Okey, kemudian cikgu tulis balik 2y, negatif 2y tolak 3, bahagi 3. Darabkan dengan negatif 3z. Dan cikgu tulis balik negatif 2y bahagi 3. Darabkan dengan 6x. Jadi kita nampak 1, 2, 3 ada 3 bahagian. Kemudian kita selesaikan 1 per 1. Negatif 2y darab 9y akan dapat 8. Negatif lah kan, sebab sini negatif sini positif. Negatif 18y per 3. Kemudian yang ni pula, ini negatif, sini negatif, maka dia akan jadi positif. Okey, 2y darab 3z. So nombor kita boleh darab macam biasa. 2 darab 3 ialah 6. Okey, dan hurufnya ialah yz. Y darab z, yz lah, bahagi 3. Dan bahagian yang ketiga kita ada negatif dan juga positif. Simbol lain-lain maksudnya tolak. Say 2y darab 6x. 2 darab 6 ialah 12xy. Okey, cikgu suka susun ikut abjad lah. Yang mana datang dulu saya tulis dulu xy. Okey, per 3. Jadi daripada sini kita permudahkan. Jadi 3 bagi 3 1, 18 bagi 3 6. Sini pun boleh ni 1, ni 6 bagi 2, 6 bagi 3 2. Sini 3 akan jadi 1, sini akan jadi 4. Maka kita boleh tulis 6y negatif 6y tambah 2yz tolak 4xy. Okey, kita sambung lagi dengan soalan yang seterusnya. Tapi kali ini kita tengok okey, arahannya sama, kembangkan. Bila kembangkan kena hilangkan kurungan. Okey, jadi dalam kes ni pula kita ada 2 kurungan. Jadi macam yang cikgu ajar tadi, macam mana nak selesaikan yang 2 kurungan? Okey, kurungan pertama dia mesti kena darab dengan kurungan kedua kan. Okey, jadi y ni
benda yang first kita kena darab dengan dua-dua benda yang dekat sinilah. Okay, jadi y akan darabkan dengan y, kemudian y ni juga akan darabkan dengan negatif 3. Lepas tu dah settle yang y, tengok yang satu pula ni. Satu pun kena darab dengan y, satu pun kena darab dengan negatif 3. Okey. Jadi bila kita selesaikan y darab y akan dapat y kuasa 2. Y darabkan dengan negatif 3 akan dapat negatif y. 1 darab y, 1 darab y lah. Kan? Okey, 1 darab apa-apa pun akan dapat nombor tu, y maksudnya. Okey, 1 darab negatif 3 akan dapat negatif 3. Okey. Tapi jalan kira kita kat sini masih lagi belum selesai. Kita kena tengok pula sebutan serupa. Jadi y square, y kuasa 2 dah tak ada sebutan serupa. Okay, kita salin balik. Tapi negatif 3y tambah y ni ialah sebutan serupa, iaitu sebutan y. Bila serupa kita boleh gabung, kita kena gabungkan. Negatif 3 tambah y, negatif 3y tambah 1y. So, kita hutang 3 bayar 1, hutang lagi 2. So, 2y tolak 3. Inilah jawapan kita. Okay, nombor 6 pula. Sama juga, 4 kena darab dengan 2, 4 darabkan dengan r, negatif 3r darab dengan 2 dan 3r pun kena darab dengan r. Okey, jadi 4 darabkan dengan 2, 8. 4 darab r akan dapat 4r. 3r darab 2, 6r. Dan 3r darab r. 3r darab r. 3r darab r. 3r kuasa 2. Okey, jadi kita tengok pula sebutan serupa dia. Sebutan serupa ialah ni lah kan, 4R dengan 6R. So 4 boleh tambahkan dengan 6 sebab sebutan dia serupa kan. Okay, 8 kita kekalkan. 4 tambah 6 10 lah, 10R tambahkan dengan 3R kuasa 2. Tapi kebiasaan kita akan tulis dalam bentuk kuasa bagi pemboleh ubah kita tu, sebutan kita. Okey, daripada yang tertinggi sampailah yang tak ada langsung. So kita akan tulis selalunya 3R kuasa 2, kemudian 10R yang tak ada kuasa kat sini, kemudian yang tak ada langsung dengan hurufnya. Macam tu. Okey, jom kita tengok soalan yang seterusnya. Okey, sama juga, nampak ni ada dua kurungan. Okey, 3P kena darab dengan P, 3P darabkan dengan negatif 2Q, 4Q darab P, 4Q darab negatif 2Q. So 3P darab P, 3P kuasa 2. 3P darab negatif 2Q. Okey, sebabkan simbol lain kena tolak lah kan. Okey, 3 darab 2, 6. P darab Q, PQ lah. Okey, kemudian 4Q darabkan dengan P. Okey, tambah 4PQ. Dan 4Q darab negatif 2Q. Tolak lah kan. Okey, tolak. 4 darab 2, 8Q. Sebab Q ada darab 2. So, akan jadi kuasa 2. Okey, kemudian apa yang perlu kita tengok? Sebutan serupa. Kalau kita perhatikan ini negatif 6PQ dengan 4PQ ialah sebutan serupa. Jadi yang tak serupa cikgu salin balik. Okey, yang dah tak ada yang serupa kita cikgu salin balik. Okey, yang ni kita ni lah gabungkan. Okey, hutang 6 bayar 4. So kita ada hutang lagi 2. Betul? Okey, 2 negatif 2 PQ. So inilah jawapan kita. Okey, kalau dia bagi dalam bentuk yang macam gini pula, ini bermaksud kita kena ulang sebutan ini sebanyak 2 kali. Ataupun macam inilah. 3x tambah 2. Sama juga maksud dia dengan yang macam gini. 3x tambah 2. Kalau kuasa 2, awak salin saja 2 kali. Lepas tu selesaikan macam biasalah. Ini darabkan dengan ini. Yang ini darabkan dengan yang kedua ni. Lepas tu 2 ni kena darab dengan negatif 3x. Negatif lagi. Okay. Lepas tu 2 darab 2 macam tu. So kita tengok. 3x darab 3x. 9. 3 darab 3, 9. X darab x. X square lah. X kuasa 2. Okay, lepas tu 3x darab 2. 6x. Okay, 2 darab 3x sama juga 6x. Okay, 2 darab 2 ialah 4. Okay, jadi permudahkan dengan melihat sebutan yang serupa. Okay, 9 x kuasa 2, 6x tambah 6x, 6 tambah 6, 12 lah, 12x, kemudian 4.
Macam gitu sahaja. Okey. Okey, selesai untuk satu kurungan dan dua kurungan. Kemudian kita nak tengok pula ialah gabungan operasi termasuk kembangan. Jadi apabila melibatkan gabungan operasi, kita perlu selesaikan mengikut hukum Bode-Mas. Ingat balik tak Bode-Mas tu apa? Mula-mula kita kena selesaikan bracket. Bracket tu dalam kurungan lah. Lepas tu kita kena ikut order. Order ni urutan. Di pendaraban bahagi, multiplication, addition, kemudian subtraction. Okay. So dalam kes ini contohnya kita ada dua operasi yang melibatkan satu kurungan. Okay, kurungan. Kemudian kita melibatkan ialah penolakan. Jadi kurungan ni membawa maksud multiplication lah. Bracket kan. Bracket kena selesaikan. Tapi dalam bracket ni kita melibatkan multiplication. Jadi kita kena selesaikan lah. Kalau dua kurungan lah, macam kita tahu tadi lah, kita kena darab dulu. Kan macam guna konsep anak panah ni. Kemudian bila dah kembangkan, dah hilangkan kurungan, barulah kita boleh tolakkan dengan 2A ini. Okay, jom kita tengok 3 contoh lah. Okay, soalannya ialah permudahkan. Okay, bila permudahkan, kita tengok soalan 1 kan. Dia ada yang 2 kurungan ni. So, selesaikan dulu macam biasa. Kita buat arrow. Okay, kemudian baru kita darabkan dia. 3W darab 4W ialah 12. Nanti 3 darab 4, 12. 12. W kuasa 2. 3W darab negatif 1 ialah negatif 3W. Negatif 2 darab 4W ialah negatif 8W. Negatif 2 darab negatif 1 ialah positif lah 2. Sebab simbol sama akan jadi positif 2. Kemudian bila dah hilangkan kurungan dia, barulah kita tulis balik sahaja yang berada di luar kurungan. Okey, negatif 10 tolak 10W. Kemudian kita selesaikan dengan cara apa? Kita melihat kepada sebutan yang serupa. Jadi ada 3 sebutan yang serupa kat sini. Negatif 3W, negatif 8W dan juga negatif 10W. Jadi awak boleh tekan je kalkulator. Negatif 3 tolak 8 tolak 10. Dapat berapa nanti? Okey, lepas tu awak tulis je lah balik. 12 W square kuasa 2. Tadi dah tolak tu dapat apa? Negatif 21 W tambah 2. Macam tu je. Okey, kemudian okey yang ni. Kita ada kuasa 2 dekat sini. Okey, bila ada kuasa 2, kita kena pecahkan dia kepada 2 bahagian. R tolak 3T. Okey, darab lagi sekali. R tolak 3T. Okey, lepas tu tambah pula nanti 4RT. Okey, kemudian buat arrow. Ni darab ni. Ni darab ni. Ini darab sini. Dan ini darab sana. Okey. R darab R. R kuasa 2. R darab negatif 3T. Negatif 3RT. Negatif 3T darab R. Negatif lagi. 3RT. Negatif 3T darab negatif 3T. Simbol sama akan jadi tambah. Okey. 3 darab 3. 9T kuasa 2. Bila dah tak ada kurungan, tambahlah balik. Tambahlah dengan apa yang di luar kurungan. 4RT. Lepas tu, tengok sebutan serupa ni. RT ada. RT. Ini pun RT. Okay, so yang dah tak ada sebutan serupa, tulis balik. R kuasa 2. Lepas tu kita ada ni. 9T kuasa 2. Okay, tambah 9T kuasa 2. Lepas tu bila awak dah tolak-tolak ni. Negatif 3 tolak 3 tambah 4 akan jadi. Negatif 3 darab tolak 3 dan negatif 6. Negatif 6 tambah 4 akan jadi 2 lah. Negatif 2 lah. Negatif 6. Okey, 2 RT. Okey. Baiklah, ini adalah bahagian terakhir dalam kembangan. Okey, jadi kita ada satu soalan penyelesaian masalah ataupun kebatlah sikit. Okey. Saya bacakan soalan. Encik Syukur mempunyai sebidang tanah yang panjangnya 3R tolak 2 meter dan lebarnya R tambah 1 meter. Hitung luas tanah Encik Syukur. Maka kita boleh tahu bila dia cakap panjang 3R tolak 2 dan lebar R tambah 1, kita boleh tahu yang kita boleh lukiskan segi 4 macam ni dan kita tahu yang panjang dia 3R tolak 2 dan lebarnya ialah R tambah 1. Jadi dia suruh hitung luas. Bila hitung luas segi 4 ni
maka penyelesaian kita ialah luas darab lebar. Panjang darab lebar, sama je lah. Sorry. Panjang darab lebar. Okey, panjang kita dah ada. Ini panjangnya, ini lebarnya. Jadi, penyelesaiannya ialah 3R tolak 2 darab dengan lebar R tambah 1. Jadi, daripada sini kita tahu yang kita ada kes 2 kurungan. Bila kes 2 kurungan, macam biasalah kita buatlah arrow anak panah. Kan, bila kita selesaikan. Okay, 3R darab R. 3R kuasa 2 dan 3R darab 1. Samalah, 3R je lah. Okay, dan negatif 2 darab R tolak 2R. Negatif 2 darab 1. Negatif 2. Jadi, kita tengok sebutan serupa. Ada tak? Okay, ni ada 2. 3R kuasa 2. 3 tolak 2. 1 lah. Jadi, tambah R. Tambah R tolak 2. Jadi, inilah keluasan tanah Encik Syukur. Okay, 3R kuasa 2 tambah R tolak 2 meter persegi. Meter persegi lah. Okay. Jadi, sebelum akhir, cikgu akan bagi homework lah. Okay, sila buka buku teks muka surat 26. Okay, lihat latihan jom cuba 2.1 ada nombor 2, 3, 4 dan juga 6. Selesaikan soalan-soalan yang tertera. Okay. Terima kasih. Itu sahaja untuk kali ini.